Assalamualaikum, kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan projek Isulam Kos Penghayatan Etika dan Peradaban yang bertemakan tentang penghayatan rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Daripada tema ini, kumpulan kami memilih tajuk kemerosotan budi bahasa dalam media sosial, isu pembulian cyber dan pengguna media sosial sebagai komuniti pilihan. Faktor pemilihan tajuk dan isu projek ini akan diterangkan dalam bahagian refleksi sebentar nanti. Kumpulan ini diberi nama sebagai Kasturi dan seperti yang dilihat pada paparan slide, kumpulan ini terdiri daripada 10 orang ahli yang diketuai oleh saya, Nusyairah Kamisa binti Muhammad Fazil. Perancangan tugas bagi kumpulan Kasturi dibahagikan kepada dua, iaitu perancangan tugas bagi fasa 1 hingga 3 dan berubah kepada yang baru bagi fasa 4 dan 5. Perubahan perancangan tugas ini adalah hanya bertujuan untuk melancarkan proses menyiapkan tugasan projek, di mana bagi fasa 1 hingga 3 lebih tertumpu pada Google Site dan penciptaan soalan-soal selidik, manakala fasa 4 dan 5 lebih berfokus kepada aktiviti menganalisis refleksi dan pembuatan video. Untuk timeline atau garis masa pula, ianya dimulakan dengan aktiviti perancangan tugasan termasuk mencipta Google Site, melantik ketua, pemilihan tema dan lain-lain, dan diteruskan dengan aktiviti penyelidikan di mana kesemua ahli mula menyelidik tema pilihan dengan lebih mendalam dan akhirnya mewujudkan soalan-soal selidik bagi keperluan refleksi. Diteruskan dengan aktiviti e-lapangan di mana ahli mula mengedarkan link Google Form kepada komuniti dan mengumpul data soal selidik yang telah direkodkan. Kemudian, aktiviti penganalisisan dijalankan dan membagikan soalan kepada tema-tema yang sesuai serta mengkaji berkaitannya dengan tema projek yang dipilih dan semangat patriotik. Tugasan diakhiri dengan pembentangan video dan hasil projek akhirnya diserahkan kepada pensyarah. Bagi serba soalan-soal selidik seperti yang tertera pada slide pula, kumpulan Kasturi telah menghasilkan 10 soalan yang dipetik dari kenyataan-kenyataan yang didapati di media sosial mengikut tema. Soalan-soalan ini berbentuk kenyataan sepenuhnya dan disediakan 5 pilihan jawapan baginya yang terdiri daripada sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soalan-soal selidik ini dicipta menggunakan platform Google Form dan dijawab oleh komuniti secara atas talian sahaja. Kini kita teruskan dengan pembentangan refleksi. Jumlah keseluruhan responden adalah seramai 47 orang dan demografinya dikategorikan kepada 4 bahagian iaitu jantina, umur, status dan bangsa. Dan statistik data yang direkodkan adalah seperti berikut. Untuk pengetahuan, satu soalan dari setiap tema dianalisis bilangan respondennya adalah dipilih berdasarkan peratus sangat setuju yang paling tinggi dicatatkan. Seperti soalan 1, 4, 7 dan 9 dari setiap tema dan hanya soalan-soalan berikut sahaja yang akan dihuraikan dan sebagainya lain akan dinyatakan dalam bentuk rajah jadual. Bagi tema rukun negara, analisis data bagi soalan 1 adalah seperti tertera pada slide. Manakala analisis gabungan bagi soalan 1 hingga 3 pula, dapat kita ketahui bahawa majoriti responden bersetuju rukun negara merupakan satu prinsip yang mampu menjamin perpaduan dan melahirkan masyarakat yang berpandangan jauh. Sekaligus bersetuju ia hanya perlu diterapkan dalam diri masyarakat supaya menjadi pengguna media yang bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, semangat rukun negara perlulah diterapkan dalam setiap individu masyarakat Malaysia agar menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dan bertanggungjawab. Untuk itu, sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita perlu sentiasa mengambil berat kepada prinsip-prinsip rukun negara dan mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Bagi tema rukun negara kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan pula, analisis data bagi soalan 4 adalah seperti tertera pada slide. Manakala analisis gabungan bagi soalan 4 dan 5 pula, dapat kita ketahui bahawa sebilangan responden bersetuju bahawa pengalaman prinsip kesopanan dan kesusilaan ini akan menjamin keharmonian dan pergaulan secara fizikal maupun secara maya ini secara terkawal. Walau bagaimanapun, prinsip ini terutama dalam dunia atas tanya semakin terhakis. Ianya disokong oleh Suhaimi dan Muhammad Suhaizi yang menyatakan bahawa keracunan atau kelopongan nilai kesopanan kesusilaan dalam kalangan rakyat Malaysia ini dapat dilambangkan dengan sikap suka meninggalkan komen yang berunsur kecaman dan urutan di media sosial tanpa mengenal latar belakang si bangsa. Untuk itu, sebagai rakyat yang berjiwa patriotik, prinsip kesopanan dan kesusilaan ini perlu dipupuk dalam diri setiap rakyat supaya keharmonian negara kita mampu dikekalkan. Diteruskan dengan tema kemerosotan budi bahasa, analisis data bagi soalan 7 adalah seperti yang tertera pada slide. Manakala analisis gabungan bagi soalan 7 dan 8 pula dapat dilihat majoriti sangat bersetuju bahawa budi bahasa kian merosot dalam kalangan masyarakat. Ianya turut disokong oleh jurnal yang ditulis oleh Jablah Ahmad dan Nur Naslizah Arina Muhammad Nazir yang menyatakan budi bahasa tidak lagi menjadi perkara yang diguna pakai dalam hidup masyarakat dan utamanya golongan belia. Oleh hal yang demikian, sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kita perlu peka terhadap sikap dengan percakapan kita
bagi membuktikan bahawa kita mengamalkan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, bagi tema pembulian cyber pula, analisis data bagi soalan 9 adalah seperti yang tertera pada slide, manakala analisis gabungan bagi soalan 8 hingga 10 dapat kita lihat bahawa sebahagian besar responden sangat bersetuju bahawa buli cyber adalah suatu tindakan yang tidak baik dan mampu mendatangkan kesan yang negatif. Penulis jurnal Muhammad Mukhtar Shah Muhammad Mukhtar dan Hasmani Hasan juga sependapat dengannya dengan menyatakan bahawa buli cyber bukan sahaja mampu memburukkan nama seseorang, malah mampu memecah belahkan masyarakat di samping menggugat keharmonian dan keamanan institusi sosial. Oleh itu, selaras dengan prinsip rukun negara yang kelima, kita perlulah bersopan santun dan bertata susila dalam hidup kerana ianya mampu menghindarkan kita daripada menjadi isu seperti pembulian cyber ini daripada berleluasa. Penerangan diteruskan bagi penjelasan perkaitan antara tema projek dengan tajuk dan isu projek. Kegagalan rakyat Malaysia dalam mengamalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan ini telah merosotkan sikap berbudi bahasa terutamanya dalam penggunaan media sosial dalam kalangan rakyat, dan ini telah menimbulkan idea pengkaji untuk memilih tajuk kemerosotan budi bahasa dalam media sosial. Manakala kemerosotan budi bahasa diri rakyat Malaysia terutamanya di media sosial akibat tiadanya pengamalan prinsip kesopanan dan kesusilaan itu pula adalah aspek yang telah menyebabkan wujudnya idea untuk memilih isu pembulian cyber. Oleh hal yang demikian, ketahuilah bahawa rakyat Malaysia yang tidak berjiwa patriotik akan mengabaikan kepatuhan mereka terhadap prinsip rukun negara, dan sikap inilah yang mengakibatkan kesan-kesan yang tidak baik berlaku di negara kita. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahawa rakyat yang berjiwa patriotik adalah rakyat yang cuba mendalami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian mereka bagi memastikan negara yang mereka cintai ini sentiasa dalam keadaan harmoni, aman dan makmur. Baiklah, sebelum kita menutup sesi pembentangan ini, ingin saya kongsikan sedikit sebanyak kesimpulan yang dapat diperolehi oleh kumpulan Kasturi sepanjang menjalankan projek Isulam ini. Pertama, projek Isulam ini memberi peluang kepada kami sebagai pelajar untuk melaksanakan tugasan dengan lebih bersistematik. Kedua, projek Isulam dapat membuka peluang kepada kami untuk berinteraksi dengan komuniti melalui medium yang ditetapkan. Ketiga, kami dapat mengenal pasti isu semasa dengan lebih mendalam dan mencadangkan solusinya melalui analisis yang dibuat. Keempat, dapat membantu memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan, pencarah dan komuniti dalam menjayakan projek Isulam ini. Dan yang terakhir, isu yang dipilih dalam projek ini secara tidak langsung memberi kesedaran dan kefahaman kepada kami untuk menghayati rukun negara dengan lebih baik. Itu sahaja daripada kami. Semoga kajian ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.